Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ni Abdul Afiq Abdul Aziz, MA di Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Putrajaya. Sekarang ni sedang menjalani pengajian di OUM Petaling Jaya, Sarjana Muda Sains Perubatan dan Kesihatan. Baik, pada pagi ni tuan-tuan, saya harap tuan-tuan semua sihat. Boleh kita sama-sama berkongsi berkenaan dengan cardiopulmonary resuscitation, ataupun yang sering kali kita sebut CPR. Baik, untuk CPR ni tuan-tuan, dia dah ada sekuen dia, kita ada guideline daripada AHA, American Heart Association, dan juga NCOT, National Resuscitation punya guideline lah, yang mana KKM gunakan adalah NCOT. Yang ni hari ni kita nak bercakap tentang CPR mengikut guideline NCOT. Baik, ni objektif pembelajaran kita pada pagi ini, iaitu yang pertama sekali mengetahui fungsi atau keperluan untuk melakukan CPR. Kedua, mengetahui keadaan yang tidak perlu lakukan CPR. Ketiga, mengetahui bila masa perlu untuk menghentikan CPR. Mempraktikkan konsep ataupun langkah chain of survival di dalam menangani kes cardiac arrest dewasa. Sebab dewasa dan kanak-kanak guideline dia berlainan. Melakukan CPR berterusan dan berkualiti tinggi, iaitu yang kita sebut high quality continuous CPR. Seterusnya menunjukkan tata cara penggunaan AED dengan betul, dan juga menunjukkan cara-cara posisi pemulihan. Kita teruskan tuan-tuan. Ni epidemiologi untuk kes-kes yang cardiac arrest. Sekurang-kurangnya 1/3 dari populasi di dunia mempunyai risiko mengalami masalah jantung yang serius. Anggaran seramai 17 juta manusia mati disebabkan oleh masalah penyakit jantung. Ini World Health Organization pada tahun 2002 dikeluarkan. Setiap minit yang terlewat dalam melakukan CPR ke atas mangsa yang mengalami jantung terhenti ataupun cardiac arrest ni, peluang untuk mengembalikan fungsi jantung semakin berkurangan. Ini Travers et al. 2010 dan juga Burke et al. 2010. CPR dan defibrilasi dalam masa 4 minit dan bantuan paramedik untuk melakukan CPR dalam masa 8 minit dari mangsa mengalami jantung terhenti ataupun cardiac arrest meningkatkan peluang untuk terus hidup sebanyak 43%. Ini AHA 2015 lah. Ini nak tunjuk percentage yang mortality untuk kes kardiovaskular adalah paling tinggi mengenai cardiac arrest. Baik, kenapa kita perlu melakukan CPR? Baik, tujuan kita melakukan CPR ni adalah untuk membekalkan oksigen kepada otak kita, mana jantung ni dan lain-lain organ utama, sehingga rawatan perubatan yang tepat dapat memulih fungsi jantung dan nafas pesakit dan mengelakkan sel otak daripada mati. Maknanya kita lakukan CPR ni untuk kita distribute oksigen kepada organ-organ penting, terutamanya otak. Dan seperti yang kita tahu, jantung ni fungsi dia untuk pam darah ke seluruh badan. Tuan-tuan, ini adalah rantaian kehidupan. Baik, kat sini kita tengok yang pertama sekali, early recognition and call for help. Maknanya kita dapat kenal pasti orang yang mengalami cardiac arrest dan juga kita minta bantuan. Yang kedua, kita lakukan early CPR yang dalam keadaan segera. Dan ketiga, early defibrillation. Maknanya kita defib dia jika perlu dengan keadaan segera. Dan juga seterusnya post resuscitation care, maknanya penjagaan selepas resusitasi. Rantaian ni tuan-tuan penting untuk kita memastikan kadar
untuk mangsa terus hidup jadi lebih tinggi ya. Okey. Keadaan yang tidak perlu CPR, tuan-tuan. Okey. Bila kita tengok tanda-tanda semua ni adalah tanda-tanda kematian yang nyata, maknanya kita tidak perlu proceed dengan CPR. Okey, pertama, bila kita sampai dekat scene, kita tengok kepala dah putus. Tak perlulah kita lakukan CPR. Okey, kedua dah rigor mortis. Apa dia rigor mortis ni adalah kita punya joint dah keras. Okey. Okey, ketiga, terdapat kesan perebutan pada badan, maknanya mayat tu dah decompose, sudah lama. Okey. Yang keempat, bukti nyata mangsa dalam keadaan cardiac arrest dah lebih 30 minit. Maknanya dah tak ada chance untuk survive dah lebih 30 minit. Ataupun diputuskan oleh waris atau mangsa, ataupun doktor dia tak nak proceed dengan CPR. Jadi kita tak ada hak untuk paksa dia untuk proceed dengan CPR. Okey. Tiga, situasi sekeliling yang bahaya. Contohnya pada masa tu ribut petir, ada lagi aliran elektrik. Tu situasi kita sekeliling kita ni bahaya, so kita tak perlu nak jadi penyelamat yang kecundang. Okey, tanda DNA pada pesakit. Okey. Maknanya kalau kita dekat hospital ataupun ada mangsa yang dah dibawa balik ke rumah, doktor dah tag dia dengan do not active resuscitation. Okey, bila masa perlu kita menghentikan CPR, tuan-tuan? Baik, pertama sekali mangsa dapat dipulihkan, maknanya dah ada tanda-tanda kehidupan. Bila kita buat CPR pada dia, dah ada balik ROSC, return of spontaneous circulation, tanda-tanda kehidupan dah ada, maknanya ada pergerakan dia, ada pernafasan, nadi dah kembali pulih. Okey, seterusnya diambil alih oleh penyelamat lain. Okey, masa tu baru kita boleh berhenti, maknanya ada partner kita yang sambung melakukan CPR. Okey. Okey, sebenarnya terlalu penat ataupun meneruskan CPR, maknanya kita dah memang dah exhausted dah, tak boleh nak teruskan dah. Maknanya kalau kita teruskan membahayakan diri kita. Okey. Sebenarnya situasi menjadi tidak selamat, maknanya masa kita lakukan CPR tu situasi kita selamat, tapi tiba-tiba ada runtuhan ke, jadi situasi itu jadi tak selamat, so kita boleh berhenti CPR. Dan jantung berhenti lebih daripada 30 minit. Okey, maknanya kita dah buat CPR melebihi 30 minit tapi tak ada return of spontaneous circulation. Okey, ini keadaan-keadaan yang kita boleh menghentikan CPR. Okey, baik. Yang ni kita sebut tadi, okey, carta alir basic life support untuk NCOT. Okey, kalau kita tengok D, R, S, A, B, C, D. Kita mulakan dengan D, danger. Okey, ini adalah mnemonik yang untuk memudahkan kita ingat bila masa kita dalam keadaan yang cemas, kita ada mnemonik ni, kita boleh berpandukan dia untuk kita resuscitate pesakit. Okey, pertama sekali danger. Okey, apa dia dalam danger ni? Pertama, kita kena pakai PPE. Lebih-lebih lagi dalam situasi wabak. Okey, PPE kita antaranya glove, apron dan mask. Okey. Seterusnya berhati-hati dengan percikan darah, benda tajam dan juga wayar elektrik. Maknanya situasi kita tu kena pastikanlah sekeliling kita ni selamat untuk kita dan juga untuk mangsa. Kedua, responsiveness. Okey. Macam mana kita dapatkan? Kita nak tengok tahap kesedaran dia, responsiveness. Macam mana kita tanya? Okey, Firdaus. Okey, so kita tahu dia sedar. Maknanya dalam keadaan untuk lakukan CPR, kita tepuk bahu mangsa. Tepuk bahu, tidak terlalu kuat dan dia tidak terlalu perlahan. Tanya, hello cik, cik okey ke tak? Apa-apa bahasa yang sesuai dengan keadaan semasa. Okey, seterusnya shout for help. Kita dapatkan bantuan. Kalau kita masa tu seorangan, kita panggil kawan kita untuk backup kita. Okey. Dan juga bawakan AED. Kebanyakan tempat public sekarang ni dah ada AED, maknanya kita boleh gunakan
AED semasa kita lakukan CPR. Okey. Sebab seperti mana kita tengok tadi dalam chain of survival tadi, AED ni antara part ataupun alat yang penting lah. Okey, baik, seterusnya airway. Okey, macam mana kita nak buka salur pernafasan mangsa tadi? Kita dongakkan kepala, angkat dagu mangsa. Okey, maknanya kita dongakkan dia, angkat dagu ke atas supaya salur pernafasan pattern. Okey, seterusnya breathing. Okey, breathing kita perhatikan pernafasan pesakit tidak lebih dari 10 saat. Okey, mulakan tekanan dada sekiranya mangsa tidak bernafas atau bernafas tidak normal. Okey, poin penting di sini, mula pertama kita perhatikan dalam masa 10 saat. Kedua, kita mulakan CPR bila mana kita dapati mangsa tidak bernafas dan juga pernafasan dia tidak normal, regular breathing. Okey, seterusnya C, circulation. Okay, circulation ni ada banyak perkara sikit. Sebab apa? Dalam circulation ni lah yang kita sebut high quality CPR. Pertama, tekanan dada yang berkualiti. Okay, di bahagian separuh bawah tulang sternum, kedalaman tekanan kita 5 hingga 6 cm. Kadar tekanan dalam masa seminit 100 hingga 120. Benarkan dada kembali pada kedudukan asal selepas kita tekan. Maknanya kita tekan, benarkan dada tu kembali. Okey. Minimumkan gangguan. Okey, maknanya masa kita nak tukar, nak change ke apa semua tu, kena minimumkan gangguan. Nak pasang AED ke, kena minimumkan gangguan. Okey, 30 tekanan dada, 2 ventilasi. Setiap ventilasi dalam masa sesaat. Okey. Baik, seterusnya mnemonik yang terakhir adalah D, defibrillation. Okey, maknanya kita pasang AED, okey, dengan cara apa? Jangan ganggu tekanan dada, balik semula kepada minimum kan gangguan tadi. Okey, ikut arahan AED. Okey, seperti mana tuan-tuan tahu, AED ni cukup mudah digunakan, ikut saja arahan. Okey, nanti kita akan tengok penggunaan AED ya. Okey, baik. Macam mana saya cakap tadi, pertama sekali penilaian persekitaran. Okey, pastikan kita dan pesakit selamat. Okey, utamakan keselamatan kita. Okey, responsiveness, penilaian tahap kesedaran mangsa. Okey, macam mana kita nak lakukan? Kita tepuk dada dia, tepuk bahu dia. Okey, panggil dia, cik, adakah anda okey? Okey, gunakan bahasa yang mana sesuai lah. Okey, sentiasa bersama pesakit dan periksa kesedaran pesakit. Sekiranya pesakit tidak sedar, teruskan langkah yang seterusnya. Selepas R adalah S ya. Shout for help. Okey, ataupun kita buat panggilan 999 ya. Dan panggil kawan kita untuk dapatkan bantuan AED. Okey, seterusnya airway. Okey, dalam airway ni, situasi airway ni, okey, kita untuk buka salur pernafasan mangsa, kita ada dua method, dua cara. Pertama sekali kita ada chin lift, hectic chin lift. Kedua, jaw thrust. Okey, bila kita nak gunakan hectic chin lift ni tuan-tuan? Dalam keadaan mangsa yang tidak mengalami trauma. Okey, kedua, jaw thrust. Okey, mangsa yang trauma, kita risau ada kecederaan pada bahagian cervical, kita gunakan jaw thrust dengan mengangkat dia punya jaw rahang. Okey, ingat mangsa trauma gunakan teknik jaw thrust. Okey, seterusnya breathing. Okey, di breathing tadi seperti mana saya cakap, dalam masa 10 saat. Okey, maknanya kita mengenal pasti sekiranya mangsa tidak bernafas ataupun pernafasan tidak normal. Okey, kaedah dia lihat dan dengar. Okey, kita lihat pergerakan pada dada, leher dan muka tidak melebihi 10 saat. Sekiranya mangsa tidak bernafas atau pernafasan tidak normal, kita teruskan lakukan tekanan dada.
Okey, baik. Circulation, kita kanan dada ni kita letakkan tapak tangan di bahagian tengah dada pesakit di antara garisan nipa. Letakkan tangan yang lain di atas tangan yang pertama. Silang jari antara kedua tangan dan kita berikan tekanan dada. Okey. Apa yang penting tadi adalah kadar 100 hingga 120 minit. Kedalaman dia 5 hingga 6 cm. Pastikan dada kembali ke posisi asal. Tekanan kuat dan laju. Kurangkan gangguan pada tekanan dada. Bila terdapat penyelamat kedua, tukar peranan setiap 2 minit. Sebab apa? Sebab kita nak kekalkan high quality CPR. Bila kita dah penat, kualiti kita pun semakin merundung. Baik, tekanan adalah 30 tekanan dan juga 2 hembusan. Okey. Durasi masa bersamaan dengan 2 minit. 32 ni dalam bersamaan dengan 20 minit. Bagaimana kita nak berikan bantuan pernafasan? Kita picit hidung. Okey, tarik nafas. Okey, mulut ke mulut. Mulut kita ni menutupi mulut pesakit dan kita hembus dalam masa 1 saat. Okey, berikan 2 pernafasan dan pastikan ada naik turun dada. Okey, seterusnya kita nak defibrilasi D. Okey. Pertama, kita mesti ada AED lah. Okey. Pertama sekali, langkah pertama kita turn on, kita on kan AED kita. Kita follow je instruction yang ada pada pad tadi. Nak tampal kat mana, dekat pad dia tu dah tunjuk dah. Okey. Seterusnya, kalau dia suruh lakukan shock, kita tekan butang shock. Okey, kemudian selepas saja shock, kita teruskan dengan CPR. Jangan tunggu lagi, teruskan dengan CPR. Okey, pertama hidupkan AED tadi, saya cakap tadi. Okey, kedua letakkan pad AED. Okey, jangan sentuh dia, bagi dia analyze. Okey, sekiranya ada orang dekat sekeliling, clear kan, kita sendiri pun jangan sentuh sakit. Dan selepas lakukan shock tadi, kita lakukan CPR. Okey. Okey. Ini kalau kita tengok ada tanda-tanda kehidupan. Kita panggil ni sebagai apa ni? Posisi pemulihan, recovery position. Okey, ni dalam ni kita nak tunjuk macam mana kita nak lakukan recovery position. Okey. Langkah pertama, kita angkat tangan mangsa tadi sebelah ke atas. Langkah kedua, tangan kanan dia kita letakkan di bahagian dada. Langkah ketiga, lipat mengikutkan lutut di sebelah kiri. Dan langkah keempat, kita turn mangsa. Okey, baik. Setakat ni tuan-tuan, ada soalan? Kalau tengah melakukan CPR, Okey. itu membuat hembusan pada sakit tu, lepas tu kita nampak benda asing. Okey, baik. Soalan Syafiq, bila kita lakukan CPR, kita nampak benda asing di dalam mulut mangsa. Okey, pertama sekali kita kalau boleh capai dengan tangan kita, kita boleh ambil dan keluarkan, kita keluarkan. Jangan sekali-kali kita kalau nampak yang jauh ke dalam leher tu, kita jangan korek sehingga keluar. Okey, menjawab soalan ni Syafiq. Okey, alhamdulillah. Ada soalan, tuan-tuan? Bagaimana cara-cara untuk kita melakukan CPR bagi pesakit yang COVID? Okey, untuk wabak COVID ni kita ada guideline yang KKM dah keluarkan. Pertama sekali, kita tak boleh buat hembusan mulut ke mulut. Okey. Keduanya, kita punya BVM tu kita kena ada HME filter. Okey, untuk teknik COVID ni mungkin kita akan buat satu sesi yang khas untuk kita macam mana kita nak handle kes COVID. Okey. Sebab kalau kita nak cerita sekarang, benda tu sebab macam kita kena tukar guideline tu daripada awal. Okey. Ada soalan lagi tuan-tuan? Saya mau tanyakan, kira-kira kita tengah melakukan CPR mendapati tulang rusuk pesakit patah, apakah adakah kita perlu teruskan CPR? Okey, masa kita tengah buat CPR, kita tekan, kita rasa tulang rusuk patah. Okey, baik. Tuan-tuan, kalau keadaan macam ni, kita teruskan juga dengan CPR. Okey, sebab apa? Tak bahaya ke tulang rusuk patah? Tulang rusuk ni ada proses
healing. Okey, untuk nyawa tiada proses healing Okey. Ada soalan lagi? Tak ada. Okey, kalau tak ada apa tuan-tuan, saya ucapkan ribuan terima kasih dan semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada tuan-tuan dan juga diri saya sendiri. Dengan ini ribuan terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.